InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita hadir, masya-Allah. Afiq Syazwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Abdul Razak Abdul Manaf, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan, masya-Allah, boleh kita hadir pada malam ni untuk kita meneruskan perjuangan kita, masya-Allah. Masih meneruskan perjuangan kita lagi, masya-Allah. Asyahidi, Waalaikumsalam. Jas Hasbullah, masya-Allah. Barakallahu fiik. Kita duduk dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Kita niat untuk amalkan dan sampaikan, dan kita boleh sharekan. Kita boleh tolong sharekan, tolong tekan button share, masya-Allah. Ustaz Zawawi rahmatullah alaih, Ustaz Zawawi selamat barakatuhum, masya-Allah. Bagus, alhamdulillah, baik. Ustaz, macam mana keadaan sekarang? Masya-Allah. Ustaz Zawawi, macam mana madrasah sekarang, macam mana? Ikan kelah dah besar dah, ikan kelah tu. Lama nak pergi makan ikan kelah, Ustaz ni. Kalau Ustaz dah jual dah beribu-ribu seekor tu ikan kelah tu. Ustaz Zawawi nak tahu, dia pelihara ikan kelah berpuluh-puluh ekor. Masya-Allah. Dan boleh pergi ke madrasah Ustaz Zawawi tu, ada kijang berpuluh-puluh ekor, boleh bagi buat makan sendiri, boleh bagi makan sendiri. Bincang dengan Ustaz Zawawi, boleh pergi sekali madrasah Zawawi. Di mana Ustaz? Ada lagi mana? Masya-Allah. Saya nak makan ikan kelah tu, Ustaz. Nanti ya. Kambing tu pun tak dapat lagi, Ustaz. Bukan kambing, kijang tu saya tak dapat lagi tu. Kijang sekarang tak boleh, PKP. Nak beli seekor? Boleh, ada kijang. Muda boleh pergi tempat Ustaz Zawawi, boleh pergi makan dengan tangan, bagi roti kat kijang dia. Masya-Allah, jinak. Banyak tu, masya-Allah. Banyak tanya. Nanti Ustaz Zawawi, semua hubungi Ustaz Zawawi nanti lepas ni. Banyak kijang ada, ikan kelah ada. Ikan kelah dia berpuluh RM1,000 seekor tu. Besar lah, berpuluh kilo dia tu. Yang lah. Seronok pergi tempat Ustaz Zawawi. Saya kijang dia tak makan lagi. Nak pergi bawah ni, lekat dalam tu. Ikan kelah mana dah. Masya-Allah, special ikan kelah. Ada 5-6 kilo, 10 kilo saya rasa seekor tu. Seekor tu pun harga dah RM100 lebih. RM1,000 lah. RM100 lebih, saya tak tahulah berapa. Tanya Ustaz Zawawi lah, mau kena RM5,000 mana saya tahu. Banyak tu, masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rusa, kijang pula. Rusa. Kijang pula, rusa. Masya-Allah. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah, tuan-tuan boleh hadirkan diri, masya-Allah. Kita malam ni berada di muka surat 112, kitab jilid ketiga, Babus Sujudil Quran. Babus Sujudil Quran. Boleh hubungi Ustaz Zawawi, ambil nombor telefon dia personal. Ustaz Zawawi nanti mudah dapat daripada Ustaz, boleh. Nanti mudah dapat daripada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqatil majaza. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha thumma addaha kama sami'a rubba muballighin aw amin sami'in atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. InsyaAllah kita malam ni pada muka surat dalam bab yang kitab yang ketiga, Babus Sujudil Quran, bab sujud
sujudil Al-Quran, sujud Al-Quran. Sujud Al-Quran atau sujud tilawah kita panggil dia. Sujud tilawah atau sujud sajdah. Tak kira lah. Sujud kerana membaca Al-Quran, ayat-ayat yang tertentu. Hukum sujud tilawah. Apakah hukum sujud lepas kita membaca tilawah? Imam Abu Hanifah berpendapat bahawa apabila mendengar atau membaca ayat sajadah maka wajib sujud. Masa kita duduk belajar dulu, kawan-kawan kita duduk belajar kitab, bila sampai kita zaman sampai hadis Mishkat ni lah, Maulana Nazrul Rahman Damat Barakatuhum tanya pada kawan-kawan jemaah kami dalam 55 orang, ada di kalangan kami ramai hafiz. Masa duduk mengaji Quran tu kan, duduk tengah baca ayat sujud, tapi mereka tak sempat sujud kali. Masa lepas sembahyang, so Maulana suruh kira berapa hutang sujud dia. Ada kawan saya, Ustaz Maulana Ishaq, Maulwi Ishaq kita panggil dia, kawan saya, dia partner saya. Saya tanya dia, Ishaq, engkau ada berapa hutang sujud Quran ni? Dia kata aku ada hutang 1,000 lebih. Dia kira dengan Maulana, hutang dia 1,000 lebih. So mana kata bagi dia 3 bulan untuk selesaikan semua sujud dia tadi. Semasa dia belajar Al-Quran, dia tak sempat nak sujud tadi. Sebab apa? Mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi wajib. Tetapi mazhab yang lain selain daripada Imam Hanifah, bagi kita mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang lain berpendapat ianya sunat sahaja. Maksudnya ianya sunat sahaja. Aku menulis bukan kerana nama. Sudah datang kembali, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Bilangan ayat sujud sajadah. Bilangan ayat sejadah. Berapakah bilangan ayat sejadah? Imam Abu Hanifah berpendapat ada 14 tempat yang wajib sujud lah. Kalau bagi pendapat dia wajib lah. Ada ayat sajadah dalam surah Al-Hajj, hanya satu ayat daripadanya. Dia kata 14 dalam surah Al-Hajj ada satu saja tempat sujud. Mengikut mazhab Imam Syafi'i, kita kata ada 14 tempat. Kita ada 14 juga, dia 14 pun berbeza sedikit. Dalam ayat surah As-Sad, ayat surah As-Sad tidak dikira dalam kita. Dan dalam surah Al-Hajj ada 2 ayat dikira ayat sejadah. Imam Hanifah dalam surah As-Sad dia kira sejadah. Bagi kita dalam surah As-Sad tak kira ayat sejadah. Tak kira ayat sujud sejadah. Bagi kita 14 lah, dia pun 14. Bagi Imam Ahmad pendapat 15, iaitu dengan mengira surah Sad pun kira, surah Al-Hajj 2 ayat juga kira, jadi 15. Imam Malik kata 11 sahaja, kerana beliau tidak mengira 3 ayat dalam surah mufassal, ayat-ayat mufassal, iaitu dalam surah An-Najm, dalam surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. Tidak dikira dalam surah mufassal, tidak dikira, jadi 13 sahaja. Jadi 13, 2 dalam surah Al-Hajj dikira. Fasal pertama, surah An-Najm juga antara surah yang disunatkan untuk sujud. Sebab tu saya terjemah sunat. Sebab kita dalam mazhab Syafi'i, maka kita dalam menerangkan mazhab Syafi'i, maka saya memaksudkannya sunat. Saya tidak memaksudkannya wajib. Kalau mazhab Hanafi, dia berpendapat adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahul muslimuna wal musyriquna wal jinna wal ins. Rawahu Bukhari. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW sujud ketika membaca surah An-Najm. Seluruh kaum muslimin juga turut sujud bersama baginda. Begitu juga orang musyrikin, jin dan manusia. Penerangan mengapa orang musyrik juga turut bersujud semasa Nabi membaca ayat sujud ini dalam surah An-Najm? Jawabnya, kerana dalam surah An-Najm ini terdapat penyebutan mengenai Tuhan-Tuhan mereka, iaitu dalam ayat Afara'aitumul Lata wal Uzza. Setelah kamu wahai kaum musyrikin Mekah mendengar keterangan yang membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adalah kamu nampak bahawa Lat dan Uzza, kamu nampak Lat dan Uzza tadi mempunyai kekuasaan ataupun tak ada apa-apa, sebab Allah membuktikan akan kekuasaannya dan memberi penerangan akan kekuasaan dan kemuliaan dan keagungannya. Jadi Lat dan Uzza tu, apa yang kamu lihat tu tak ada apa
Sebab kamu jadikan mereka itu Lat dan Uzza ni patung. Lat dan Uzza ni satu patung binaan yang begitu unik. Sebab tu dia dikira satu patung yang besar. Nanti dikira di patung yang mulia lah. Dia ada 360 patung. Telah kita jelaskan dahulu, ada 360 patung berhala yang didirikan di depan Kaabah. Dan bila prosesnya itu telah kita jelaskan juga dahulu, iaitu dua orang, iaitu daripada Nailah dan Asaf, yang mana mula-mula Nailah datang tawaf di zaman umat Nabi sebelum itu, datang tawaf dalam keadaan tidak sempurna pakaiannya, dan datang juga Asaf, dan di situ berlakulah mereka perzinaan di depan Kaabah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan mereka itu patung. Telah jadikan mereka patung. Mereka tu patung. Bila orang datang keesokan paginya, maka didapati dua pemuda dan pemudi tadi. Satu orang pemuda dan pemudi telah jadi patung kerana mereka itu berzina di depan Kaabah. Jadi sebagai ibrah, mereka ni diletakkan patung itu di depan Kaabah, nak menunjukkan inilah mereka-mereka yang mujrimun, yang berdosa, yang telah melakukan hukum melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka berzina, dan dengan sebab berzina tadi mereka telah dibayar, mereka telah dijadikan batu. Dan sebagai ibrah, nak bagi tunjuk pada orang lain, inilah mereka-mereka yang melanggar hukum Allah SWT, maka mereka itu dijadikan batu. Mereka dijadikan batu. Abdul Muttalib bin Abu Bakar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Muttalib Haji Muttalib. Masya-Allah. Masya-Allah. Jadi mereka ni telah bersujudlah. Jadi mereka dijadikan batu. Jadi tapi pada zaman Nabi SAW, Asaf dan Nailah ni telah dijadikan Tuhan dah. Di antara 360 patung dijadikan Tuhan apabila Sayyidina Abu Zal Al-Ghifari datang untuk memeluk Islam. Kisah ni telah saya jelaskan dahulu pada bab-bab yang sebelum inilah. So saya tidak nak menjelaskan dengan panjang lebar. Nanti lihatlah di mana apa yang saya telah jelaskan, sebab banyak benda yang kita nak cerita. Jadi kalau kita berulang-ulang kali, maka bermakna panjanglah kisah kita pula, sebab kita masih jauh, perjalanan kita masih jauh. Atau jawapannya kedua-dua, apabila mendengar ayat surah An-Najm yang menyebut tentang ketauhidan, mengenai ketauhidan Allah SWT, kebesaran Allah SWT, maka begitu kagum dan mereka merasakan sesuatu yang amat menakjubkan, sehingga mereka terpegung, mereka tanpa disedari bersujud bersama orang-orang Islam. Kadang-kadang kan kebesaran Allah itu terpancarnya kehebatan dan kebesaran Allah tentang ketauhidan Allah Ta'ala, mereka pun sujud sama dengan orang-orang Islam kerana kehebatan Allah Ta'ala. Hadis yang ke 1024, hadis nombor 2, iaitu dalam bab sujudil Quran. Kami sujud bersama Nabi pada surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sajadna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi iza fis sama'un syaqqat wa iqra bismi rabbika rawahu Muslim. Waqra bismi rabbika rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kami sujud bersama Nabi pada surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Hadis ini menunjukkan dua ayat dalam surah Mufassal juga termasuk dalam surah Sajadah, ayat-ayat Sajadah yang perlu kita sujud padanya. Ini adalah hadis yang dijadikan dalil oleh tiga imam tadi, Sa'im dan Imam Abu Hanifah, selain daripada Imam Malik, berbeza dengan pendapat Imam Malik. Dalil Hanafiyah wajib sujud tilawah. Kenapa wajibnya sujud tilawah tadi berbandingkan kita hanya memaksudkannya kepada sunat sahaja? Hadis yang ke 1025, wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u as-sajadata wa nahnu indahu fayasjudu wa nasjudu ma'hu fanazdihamu hatta ma yajidu ahaduna
li jabahatihi mawdi'an yasjudu alaihi muttafaqun alaih. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah As-Sajdah sedangkan kami bersama baginda. Lalu baginda sujud, maka kami juga sujud bersamanya. Lalu keadaan menjadi sesak, izdiham, dan kerana sujud tadi, sehingga ada di kalangan kami yang tidak mempunyai ruang untuk bersujud. Hadis riwayat muttafaq alaih. Penerangan. Sebaiknya ayat sejadah dibaca bersama dengan ayat sebaik-baiknya ayat sujud sejadah ni dibaca sebelum sujud sejadah ni ada satu ayat dan selepasnya satu ayat. Tidak hanya membaca sujud sejadah saja dan terus sujud, tidak. Hadis ini adalah dalil mazhab Hanafi bahawa wajib sujud kerana semua sahabat sujud sehingga tidak mendapati tempat untuk sujud lagi. Ini menunjukkan dalam perkara ini adalah satu penekanan. Siapa yang tidak berpeluang untuk sujud, maka sujud selepas orang ramai mengangkat kepala. Maka dia pun sujud juga. Orang lain sujud, dia pun sujud juga. Sebab apa? Atas dasar benda ni wajibnya, kata Imam Abu Hanifah. Hadis yang ke 1026 kurungan 4. Tidak sujud pada surah Najm. Tidak sujud pada surah An-Najm. Wa an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala qara'tu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wan najmi falam yasjud fiha muttafaq alaih. Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, aku membaca surah An-Najm terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda tidak sujud padanya, muttafaq alaih. Penerangan ini adalah hadis yang dijadikan istidlal, yang jadikan sandaran oleh Imam Malik bahawa tidak disunatkan sujud pada surah An-Najm kerana surah An-Najm termasuk dalam surah-surah mufassal dan tidak oleh itu Nabi tidak sujud padanya. Bagi tiga a'imah selain daripada Imam Malik memberitahu jawapan tersebut hadis ini bahawa sama ada ketika itu Nabi tidak suci, Nabi mungkin tidak berada dalam keadaan berhadas, atau pada waktu itu waktu makruh, iaitu Nabi tak sujud, kerana itulah Nabi tidak sujud, atau memang ketika itu Nabi tidak sujud tetapi selepasnya Nabi sujud. Jadi pada ain peristiwa tu Nabi tak sujud, lepas tu dia kata tak ada wajib. Okey, hadis yang ke-100 yang ke-1027 kurungan 5, ayat dalam surah As-Sad bukan ayat sujud sajadah. Bagi kita dalam surah As-Sad ayat ini tidak dikira ayat sujud sajadah. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal sajadatus sad wa laysa min al-azaim as-sujud wa qad ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sujud pada surah Sad bukanlah daripada sujud yang semestinya. Sesungguhnya aku melihat Nabi bersujud padanya. Hadis ini dalil dalam mazhab Syafi'i berpendapat yang maknanya dalam surah Sad tidak perlu sujud. Pendapat mazhab Hanafi dalam surah Sad ada ayat sajadah. Imam Abu Hanifah berdalilkan hadis lain. Imam Malik menyatakan tidak perlu sujud kerana termasuk dalam surah-surah mufassal. Imam Abu Hanifah pendapat Nabi tidak sujud ketika itu kerana ketika itu waktu haram dalam surah Sad ni. Dalam surah Sad. Selepas itu baginda qada semula. Sujud tilawah sama seperti solat, tidak boleh ditunaikan dalam waktu haram. Tak bolehlah waktu haram sujud, mana kita boleh sujud. Berbeza pendapat daripada kerana mazhab Syafi'i mengatakan maksud laisa min azaimis sujud, ia bukan daripada tempat yang disunatkan sujud, bahkan ia adalah tempat sujud syukur kerana tak kala diterimanya taubat Nabi Daud AS, baginda bersujud syukur apabila baginda Nabi Daud AS membaca ayat ini, wa qarru raqian wa anab. Dan Nabi Daud setelah berfikir sejurus mengenai sebahagian sebenarnya, mengetahui sebenarnya kami telah mengujinya dengan peristiwa itu, lalu memohon ampun kepada Tuhannya sambil merebahkan dirinya untuk sujud, dan serta ia rujuk kembali, yakni bertaubat. Baginda juga sujud mengikut Nabi Daud alaihi salam sujud. Itu kita katalah
Abu Hanifah kata. Mazhab Hanafi pula mengatakan laisa min azaimis sujud, ialah tidak termasuk dalam yang difardukan, bahawa perkara-perkara yang wajib, yakni wajib sujud sajdah padanya. Azaim tu benda yang azam tu benda kuat, tapi dia bukan daripada azaim. Itu yang menyebabkan kita mengatakan tidak wajib di situ, tidak disunatkan sujud untuk surah Sad. Oleh kerana kita berpendapat dalam surah Sad ini kita tidak perlu sujud. Kalau kita di sembahyang tarawih, kita berimamkan kepada mazhab Imam Abu Hanifah, mungkin pada bacaan surah Sad Imam Abu Hanifah akan sujud, sebab atas dasar dia sujud. Tapi kita tak perlu sujud. Kita tak perlu sujud sebab itu bukan perintah ayat sujud. Maka kita berdirilah, tak perlu sujud pada masa tu. Tapi biasanya dibaca dalam sembahyang tarawih lah. Jadi kita tak perlu sujud. Walaupun mazhab Imam Abu Hanifah dia turun untuk sujud pada surah Sad, maka kita terus berdiri untuk tidak sujud. Macam itulah kita tengok orang Hanafi ni, dia sembahyang dengan kita, sembahyang subuh bersama dengan kita. Bila dia rokok untuk rakaat kedua, kita bangkit untuk i'tidal dan nak turun kepada sujud, maka kita lepas rokok kita ada kunut nazilah, kita ada bacaan kunut. Jadi kita mengangkat tangan untuk membaca kunut. Dan Imam Abu Hanifah yang mengikut mazhab kita, yang mengikut sembahyang dalam mazhab kita, berimamkan kepada Imam Syafi'i, mereka tak angkat tangan untuk berkunut. Mereka berdiri tegak saja menunggu imam selesai daripada kunut dan mereka turun untuk sujud bersama dengan imam. Jadi begitulah juga, maknanya kunut mereka tak angkat, benda tu sunat. Jadi kita tak perlu sujud dalam surah Sad. Tapi ada pendapat ulama mengatakan kalau sujud batal kita, sebab kita buat satu perbuatan yang tak diperintahkan. Kita buat satu perintah yang tak diperintahkan. Jadi kena fahamlah, kalau siapa berimamkan kepada Imam Hanafi di dalam surah Sad, bila mereka sujud, kita tidak perlu sujud. Okey, boleh faham saya kata boleh faham, insya-Allah. Hadis ke 1028 kurungan 6. Tiada dalil tiada sujud tilawah pada surah Sad. Wa fi riwayatin wa qala Mujahid qultu li ibn Abbas asjudu fi Sad faraqa wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman hatta ata fabihudahu muhtadi qala nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam mimman umira an yaqtadiya bihim, rawahu Bukhari. Sayyidina dalam riwayat yang lain, Imam Mujahid rahmatullah alaih berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, adakah perlu sujud pada surah Sad? Lalu dia membaca ayat wa min zurriyyatihi Dawud wa Sulaiman, dan daripada keturunan Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, sehingga pada perkataan fabihudahu muhtadih, dan turutilah wahai Muhammad akan petunjuk mereka. Lalu beliau berkata, Nabi kamu di kalangan orang yang diperintahkan untuk mengikuti mereka. Penerangan, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berdalilkan ayat ini untuk menjawab soalan Mujahid. Bila Mujahid tanya, maka dia jawab tidak direct, tapi dia memberi satu dalil, wajah istidlal, sebab kenapa ayat ini dijadikan dalil oleh Ibnu Abbas untuk menjawab persoalan muridnya, iaitu Mujahid. Iaitu Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi-Nabi sebelumnya, sebelum baginda, dan di antaranya ialah Nabi Daud. Dan Nabi Daud sujud pada ayat ini, kerana itulah baginda sujud. Ulama Syafi'iyah mengatakan sujud syukur, bukannya sujud tilawah. Manakala ulama Hanafiyah mengatakan sujud tilawah. Hanafiyah berdalilkan ayat ini juga untuk mensabitkan pendapat mereka yang mengatakan wajib untuk sujud tilawah. Pasal kedua, tempat-tempat sujud. Wa an Amr bin As radhiyallahu anhu qala aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 sajdatan fil Quran, minha salasun fil mufassalat wa fi suratil Hajj sajdatan, rawahu Abu Daud wa Ibn Majah. Sayyidina Abdullah bin As, hadis yang ke 1029, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah membaca kepadaku 15 tempat sujud tilawah dalam Al-Quran.
di antaranya 3 pada surah Mufassal dan juga pada surah Al-Hajj. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Penerangan, dan di sini saya telah membawa 15 ayat tempat untuk sujud. Pertama ialah surah Al-A'raf ayat 206. Innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Dan surah Ar-Ra'd juga ayat sujud. Surah Ar-Ra'd ayat ke-15 juga ayat sujud. Surah An-Nahl ayat 50 juga ayat sujud. Surah Al-Isra ayat 9 juga ayat sujud. Surah Al-Maryam yang kelima, surah Maryam ayat 58 juga ayat sujud. Surah Al-Hajj ayat 18 juga ayat sujud. Dan surah Al-Hajj ayat 17, ayat 77. Ayat 77. So kita dua-dua ni, kita dalam mazhab Syafi'i, tempat ke-6 dan ke-7 ni dua-dua kita tempat sujud. Surah Al-Furqan ayat 60, surah An-Naml ayat 26, surah As-Sajdah ayat 15, surah As-Sad yang ke-11 iaitu surah As-Sad, ia tidak dikira sujud tilawah dalam mazhab kita. Dan surah Al-Fussilat ayat 38, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu walisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillah alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahar wa hum la yasmun. Itu surah Al-Fussilat ayat 38. Surah An-Najm ayat 62. Surah An-Najm ayat 62 ke-13, ke-14 surah Al-Insyiqaq iaitu ayat 21, dan surah Al-Alaq ayat yang ke-19. Sekali-kali. Jadi Imam Syafi'i mengeluarkan ayat surah Sad. Imam Syafi'i mengeluarkan ayat dalam surah As-Sad, manakala Imam Abu Hanifah mengeluarkan ayat sujud yang kedua, iaitu ayat 77 dalam surah Al-Hajj. Itu tidak dikira dalam sujud sajadah. Okey, hadis yang ke 1030 kurungan 8. Kelebihan surah Al-Hajj mengandungi 2 tempat sujud tilawah. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah fuddilat suratul Hajj bi anna fiha sajdatain. Qala na'am, wa man lam yasjudhuma fala yaqra'uhuma. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadha hadithun laysa bi isnadihi laysa isnadihi qawi bi qawi wa fil masabih fala yaqra'uha kama fi syarh sunnah. Sayyidina Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, surah Al-Hajj dilebihkan dengan 2 sujud tilawah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, para siapa yang tidak ingin sujud padanya, janganlah dia membacanya. Imam Abu Daud telah meriwayatkan hadis ini, begitu juga Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi berkata sanad hadis ini tidak kuat. Dalam kitab Al-Masabih berbunyi, jangan membacanya. Begitu juga terdapat pada kitab Syarhus Sunnah. Penerangan, Imam Abu Hanifah berpendapat pada ayat yang kedua dalam surah Al-Hajj, perkataan sujud bermakna solat kerana rukuk dan sujud disebut sekali bersama, bukan bermaksud sujud, jadi tidak perlu sujud. Hadis ini juga dalil wajibnya sujud di sisi mazhab Hanafiyah. Siapa yang membacanya, maka hendaklah dia sujud, dan siapa yang tidak membacanya, maka dia tidak perlu sujud. Okey, hadis yang ketiga 1031 kurangan 9, surah Sajdah juga tempat sujud. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fi salat az-zuhri thumma qama faraka'a fara'au annahu qara'a tanzil as-sajdah rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud
pada solat zuhur. Kemudian baginda bangun dan rukuk. Mereka berpendapat baginda membaca surah Sajdah. Penerangan, maksudnya ialah Nabi bangun daripada sujud tilawah ke qiyam. Baginda terus rukuk tanpa membaca baki surah. Nabi sujud. Bila Nabi sujud, Nabi bangun. Dan Nabi tak sambung lagi ayat yang lain. Bila Nabi bangun, lepas tu Nabi sujud. Bila bangun, lepas tu Nabi sujud. Para sahabat mengetahui baginda membaca surah Sajdah kerana baginda membacanya dengan kuat. Nabi melakukan sedemikian untuk menerangkan harus ataupun mungkin ketika itu terdapatnya masalah untuk meringkaskan salat. Nabi tak baca. Nabi bangun, Nabi sujud, Nabi bangun semula untuk qiyam dan Nabi tak baca lagi ayat yang lebih. Nabi terus rukuk. Sujud tilawah. Cara sujud tilawah. Macam mana cara untuk sujud tilawah? Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Quran fa idza marra bis sajadati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kepada kami Al-Quran. Apabila baginda membaca surah Sajdah, baginda takbir dan sujud, dan kami juga sujud bersamanya, iaitu bersama baginda. Dalam hadis ini menunjukkan bahawa orang yang mendengar perlu juga sujud. Mendengar bacaan tadi juga dia perlu sujud. Fuqaha telah bersepakat bahawa sujud tilawah terhasil dengan satu sujud. Sujud tilawah ni terhasil dengan sujud saja, satu sujud saja, tak perlu banyak sujud. Jamhur fuqaha berpendapat sujud tilawah dilakukan dengan di antara dua takbir. Syaratnya ialah syarat serta masnunnya, iaitu secara sunatnya adalah sujud adalah seperti sujud dalam solat biasa, tetapi mereka berikhtilaf berkenaan kaifiat sujud tilawah secara terperinci. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahawa rukun sujud tilawah adalah sujud atau gantinya seperti rukuk dan isyarat daripada orang yang sakit. Mereka berpendapat dua takbir sebelum dan selepas sujud. Hukumnya mandub, sunat, bukannya wajib. Oleh itu tidak perlu mengangkat tangan kerana mengangkat tangan untuk takbiratul ihram dan tiada takbiratul ihram dalam sujud tilawah. Mutaakhirin Anah mengatakan jika di luar solat mustahab berdiri kemudian turun dan sujud. Diri di luar solat ni, kalau dalam solat terus sujud. Kalau luar solat kita berdiri dulu. Mazhab Hanaf kata berdiri dulu lepas tu sujud. Siapa yang ingin sujud hendaklah dia bertakbir secara kuat dengan tidak mengangkat tangan. Tak perlu angkat tangan. Sujud kemudian takbir dan mengangkat kepala. Akan tetapi jika sujud tilawah di luar solat maka tidak memadai rukuk. Imam Abu Hanifah mengatakan apabila ayat sujud dan dia tak sujud tetapi dia rukuk untuk rakaat tadi, maka sudah tertunainya hukum sujud bila di dalam sembahyang. Maknanya bila ayat sujud, bila imam baca ayat sujud, imam tidak sujud, bahkan imam rukuk dan makmum belakang rukuk. Bila rukuk, maka rukuk tu sudah mengambil tempat sujud di dalam sujud tilawah sewaktu dalam sembahyang. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Mengenai salam, tiada salam pada sujud tilawah. Ini pendapat dia lah, tapi Syafi'i kita akan beritahu nanti. Tiada salam, maknanya mengenai salam bagi Abu Hanifah, Assalamualaikum, Assalamualaikum sujud, Allahu Akbar, bangun tak perlu ada Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia tak perlu sujud. Lawan daripada pendapat asah, pendapat yang paling kuat di sisi Syafi'i, pendapat masyhur di sisi Maliki, lawan kepada qaul mukhtar dalam mazhab Hanabilah. Dia berlawan satu sama lain. Malikiyah berpendapat bahawa sujud tilawah menyerupai solat. Oleh itu disyaratkan sebagaimana syarat solat, ianya menyerupai bacaan. Kerana itulah tiada takbiratul ihram dan tiada salam berdasarkan qaul masyhur yang dalam mazhab mereka. Mesti ada niat, dan tapi mesti ada niat.
Allama Zulqani rahmatullahi alaih mengatakan bahawa makruh takbiratul ihram dan salam. Malikiyah menyatakan bahawa orang yang ingin sujud tilawah perlu turun daripada qiyam untuk sujud dan tidak perlu duduk, bahkan terus sujud. Jika dalam solat, maka takbir untuk sujud dan bangun daripada sujud. Bahkan begitu juga di luar solat, berbeza dengan sebahagian ulama Malikiyah. Sebahagian pensyarah kitab menyatakan bahawa terdapat yang zahir bahawa takbir itu adalah sunat. Okey, kita faham dalam konsep mazhab kita Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Mazhab Imam Syafi'i berpendapat bahawa jika dalam solat, kita duduk dalam solat, maka dia perlu niat tanpa melafazkan, niat tanpa lafaz dan tanpa takbir untuk iftitah. Tak payah takbir jika dalam solat. Niat adalah wajib bagi imam, bagi imam, dan orang yang bersolat bersoalangan adalah mandub bagi makmum. Mustahab takbir untuk turun ke sujud dan bangun daripadanya, dan tidak perlu mengangkat tangan setelah bangun daripada sujud, qiyam, dan tidak perlu duduk untuk istirahat. Apabila setelah qiyam, maka mustahab membaca sedikit ayat sebelum rukuk. Jika di luar solat, rukunnya ialah tadi dalam solat kan kita sujud sejadah semua, bangun, lepas tu baca lagi ayat selepas sejadah tadi. Tapi kalau di luar sembahyang, dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau di luar sembahyang kita perlu ada niat. Lepas tu kita takbiratul ihram, lepas tu kita sujud, dan sujud kita tamakninah, dan kita duduk. Selepas sujud kita bagi salam. Itu tertibnya ada 7 di luar sembahyang. Disunatkan melafazkan niat, kemudian takbiratul ihram dalam keadaan mengangkat tangan, takbir untuk turun sujud tanpa mengangkat dua tangan, sujud sekali dan mengangkat kepala dengan bertakbir, kemudian duduk, dan salam tanpa tasyahud. Hanabilah mengatakan takbir untuk turun sujud tiada takbiratul ihram walaupun di luar solat. Jika di luar solat, maka perlu duduk selepas mengangkat kepala daripada sujud, berbeza dengan dalam salat. Kemudian salam sekali ke sebelah kanan berdasarkan qaul yang sahih dalam mazhab Hanbali. Mazhab dalam riwayat Ahmad bahawa memberi salam adalah rukun. Itu kaifiat macam mana di dalam sujud tilawah. Hadis yang ke-1033, wa anhu wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qara'a al-'ammatil fatah sajadata sajada an-nasu kulluhum minhum ar-raqib wasajidu 'ala al-ardi hatta inna ar-raqib liyasjudu 'ala yadihi, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya Nabi membaca ayat sajdah pada tahun Fatah Mekah. Nabi sembahyang, masa itu Nabi baca ayat sajadah. Lalu orang ramai pun turut sujud bersama Nabi. Di antara mereka ada yang menunggang dan ada yang juga sujud di atas bumi, sehingga ada orang yang menunggang sujud dengan meletakkan tangannya. Tak sujud tapi letak tangan. Hadis menunjukkan bahawa sah solat dengan sujud di atas tangan mengikut pendapat yang tidak masyhur di kalangan mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i berpendapat tak sah. Orang yang menunggang kuda tidak perlu turun untuk sujud tilawah, memadai dengan di atas kuda sahaja. Sebab kita adalah sunat. Dan hadis ke-1034, hadis kurungan 12, dalil mazhab Maliki, surah-surah mufassal tidak diwajibkan untuk sujud. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yasjud fi syai'in min al-mufassali munzu tahawwala ila al-Madinah, rawahu Abu Daud. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi tidak pun sujud pada mana-mana tempat dalam surah-surah mufassal sejak baginda berhijrah ke Madinah. Cuma Nabi sujud hanya kat Mekah saja. Hadis ini merupakan mustadal imam. Jadi hadis ini dijadikan dalil bagi Imam Malik bahawa tiada sujud tilawah dalam surah-surah mufassal tadi. Imam Malik berbeza pendapat dengan jamhur a'immah, 4 ulama yang lain. Antara dalil jamhur a'immah, hadis ini walaupun sahih tidak lazim dijadikan hujah dengannya, kerana ada lagi hadis-hadis sahih yang lain sebagaimana dinyatakan dalam kitab Mirqat wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu
qala sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-sama'un saqqat wa fiqra bismi rabbika, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah telah berkata, kami bersujud ketika Rasulullah membaca surah Al-Insyiqaq dan surah Al-Alaq. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah di kalangan orang yang mutaakhir, iaitu sahabat yang lewat masuk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Kerana kebanyakan sahabat berpendapat seperti pendapat jamhur a'imah, maka kaul yang mensabitkan lebih utama diterima pakai. Kerana Sayyidina Ibnu Abbas meriwayatkan hadis yang terdapat dalam kitab sahih, innahu alaihi salam sajada bin najam, bahwasanya Nabi sujud untuk surah Najm. Maka tidak syak lagi bahawa hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih lebih kuat berbanding yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hasan, iaitu hadis-hadis hasan. Imam Nawawi rahmatullahi alaih menyatakan bahawa hadis yang dijadikan dalil oleh Malikiyah di atas adalah daif dari segi sanad. Jika benar Nabi tidak sujud, maka ini adalah kerana sesuatu sebab yang tertentu. Kerana sebab-sebab yang tertentu, maka Nabi tidak sujud. Bacaan dalam sujud sajadah. Apa yang nak dibaca ketika kita sujud sajadah? Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran bil lail, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu wa bihawlihi wa quwwatihi. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa qala Tirmizi hadza hadisun sahih, hadza hadisun hasanun sahih. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud tilawah pada malam hari dengan doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu wa bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku, yakni diriku, sujud kepada zat yang telah menciptanya dan telah memberikan pendengaran dan penglihatan kepadanya dengan kekuasaan dan kekuatannya. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i. Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih. Penerangan pendapat. Terdapat 4 mazhab bahawa dalam sujud sajdah disunatkan membaca tasbih sebagaimana dalam sujud sunat-sunat biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, sebanyak 3 kali. Bacalah dengan bacaan yang warid seperti yang dinyatakan dalam hadis ini, atau Allahumma ktub li biha indaka ajzan waddi' anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud. Ya Allah, tuliskan bagiku dengan sujud ini di sisi Engkau sebagai ganjaran, hapuskanlah daripadaku dengannya dosa, dan jadikanlah ia bagiku di sisi Engkau sebagai simpanan kebaikan, dan terimalah ia dariku seperti mana Engkau menerima daripada Nabi Daud AS. Dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau menganggap baik orang yang sujud tilawah membaca subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula, dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Hadis yang seterusnya iaitu 1036. Wa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Rasulullah ra'aituni al-laila wa ana na'im ka'anni usalli khalfa sajarah fasajadat as-sajaratu li sujudi fasami'tuha taqulu Allahumma aktub li biha indaka ajran wadda anni biha wizra waj'alha li indaka dhukhra wa taqabbalaha minni kama taqabbalta min ibadika Daud. Qala Ibnu Abbas qara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajadatan thumma sajada fasami'tuhu wa huwa yaqulu misla ma akhbarahu ar-rajulu an qawli syajara
rawahu Tirmizi wa Ibnu Majah illa annahu lam yazkur wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadika wa qala Tirmizi hadza haditsun gharibun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, seorang sahabat telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat dalam mimpiku bahawa seolah-olah aku solat di belakang pokok, sebuah pokok. Lalu aku sujud, lalu pokok itu pun turut sujud bersamaku disebabkan oleh sujudku. Lalu aku mendengarnya membaca, pokok tadi membaca, Allahumma ktubli biha indaka ajra." Sayyidina Abdul Abbas berkata, kemudian baginda membaca ayat sajdah, lalu baginda sujud dan membaca, dan baginda membaca seperti apa yang dibaca oleh sahabat tentang bacaan pokok tersebut. Dan hadis Ibnu Majah meriwayatkan beliau tidak menyebut perkataan taqabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadik. Ibnu Majah melainkan tidak menyebut. Hadis riwayat Imam Tirmizi berkata hadis ini adalah gharib. Allah memberikan keupayaan berkata-kata pada semua makhluk ciptaannya. Cuma manusia tidak mampu mendengar dan memahami setiap ucapan daripada makhluk ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, wa inna min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Dan tidak sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, akan tetapi kamu tidak memahami akan tasbih mereka. Seorang sahabat telah datang kepada Rasulullah, iaitu Hadrat Mirik, menyatakan bahawa beliau adalah Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Fasal ketiga, tasbih dalam sujud tilawah. Apa tasbih yang dibaca dalam solat sujud tilawah? Okey. Wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najmi fasajada fiha wa sajada man kana ma'ahu ghaira anna shaykhan min Quraisy akhadha kaffan min hasan aw turabin farafa'ahu ila jahbatihi qala yakhfini hadha qala Abdullah laqad ra'aituhu ba'da al-qutila al-kafir muttafaqun alaih wa zada Bukhari wa fi riwayatin wa huwa Umayyah bin Khalf. Sayyidina Ibnu Mas'ud, iaitu Abdullah bin Mas'ud, meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Najm. Maka baginda sujud dalam, dan orang-orang dan yang bersama baginda juga turut sujud ketika seorang lelaki tua daripada Quraisy mengambil batu atau tanah, meletakkannya pada dahinya dan berkata, begitu sudah cukup bagiku. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, sesungguhnya aku melihat dia dibunuh dalam keadaan kafir. Hadis muttafaq alaih. Dan Imam Bukhari menambah dalam riwayatnya, lelaki itu, orang tua tadi, ialah Umayyah bin Khalaf. Peristiwa ini berlaku di Mekah. Semua bersujud, yakni hadir ketika itu di kalangan kaum muslimin, musyrikin, jin dan manusia. Semua yang hadir bersujud tak kala mendengar bacaan Nabi, termasuk orang kafir, kerana mereka mendengar sebutan nama berhala-berhala mereka, dan Nabi membaca, iaitu ayat afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Setelah kamu kaum musyrikin Mekah mendengar keterangan membuktikan kekuasaan dan keagungan Allah, maka adakah kamu nampak bahawa Lat dan Uzza serta Manat yang ketiga, yang bertaraf rendah, yang hina, itu layak disembah, yang dianggap sebagai anak-anak perempuan Allah. Diriwayatkan bahawa syaitan berkata dengan lisannya, tilkal gharani kul ula inna syafa'atahunna la turtaja. Itulah perempuan-perempuan jelita yang berkulit putih gebu yang mulia, sesungguhnya syafaat mereka amatlah diharapkan.
Tetapi muhaddisin berpendapat bahawa riwayat ini sama sekali tidak benar kerana syaitan sama sekali tidak boleh berkata-kata dengan lisan Nabi kerana ia tidak memberi keupayaan ke atas untuk berbuat demikian. Sesungguhnya aku melihat dia dibunuh dalam keadaan kafir. Alamat TV menyatakan bahawa musyrikin yang bersujud ketika itu semuanya masuk Islam selepasnya melainkan Umayyah bin Khalaf. Hadis yang terakhir di dalam bab ini. Lepas tu kita akan masuk bab baru. Okey. Wa ana Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada fi as-saff wa qala sajadaha Dawud taubatan wa nasjuduha syukra. Rawahu An-Nasa'i. Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Nabi sujud pada surah Sad dan baginda bersujud. Nabi Daud sujud padanya kerana bertaubat, ketika sujud padanya kerana syukur. Nabi sujud kerana mengikuti anbiya. Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alaih menyatakan bahawa Nabi sujud sebagai mensyukuri penerimaan taubat Nabi Daud AS kerana semua anbiya seperti seorang lelaki, maka nikmat yang diperolehi oleh seorang di kalangan mereka merupakan nikmat bagi semua. Alamat Timi rahmatullah alaih mengatakan bahawa tak kala Nabi diperintahkan untuk mengikuti petunjuk anbiya sebelum baginda untuk menyempurnakan keseluruhan kebaikan mereka, yang ianya adalah satu nikmat yang amat besar, maka wajib ke atas Nabi bersyukur ke atas perkara-perkara tersebut. Ini okey, yang kita dah baca bacaan sujud Al-Quran. Bacaan sujud Al-Quran 12, okey 126. Dah banyak dah muka surat malam ni. Surat 14 muka surat. So saya nak tunjuk satu perkara pada sahabat-sahabat sekalian. Nanti sekejap ya. Okey, insya-Allah kitab jilid ke-6. Suara dah sampai, tuan tak sampai lagi. Insya-Allah kitab jilid ke-6 sudah, insya-Allah dalam sehari dua lagi akan siap kitab jilid ke-6. Kitab jilid ke-6 akan siap. Kitab jilid ke-6 tu ialah kitab di dalam bab haji dan kitab bab muamalat. Saya dah telefon dah. Pada pencetak, dia kata insya-Allah Ustaz sehari dua lagi lah, mungkin minggu hadapan lah jilid ke-6. Dan ini ada satu lagi kitab jilid ke-7. Dami sudah siap. Jilid ke-7 ni dami telah siap. InsyaAllah dalam masa saya sampai hujung bulan ni, saya akan cek kali terakhir dami ni, jilid ke-7 ni. Jadi saya dah ada tanda dah apa-apa ya, benda-benda yang terpaksa ada tanda dengan itu tu. Jadi jilid ke-7 mungkin di segi typo dan sebagainya. Ini jilid ke-7 ni. Jilid ke-7 dah siap taik dah dami dah semua sekali. Bahasa dah tengok, cuma nak tengok saja jilid ke-7. Jilid ke-7 ni ada 5 kitab. Kitabun nikah. Jilid ke-7 ni ada kitabun nikah, ada kitabun nikah, dan selepas tu kitabul itaq, itu kitab merdeka, kitab memerdekakan, kitab pembebasan hamba. Yang kedua kitab pembebasan hamba, kitabul itaq. Lepas tu ada lagi kitabul qisas. Kitab yang ketiga kitab qisas. Nampak qisas. Lepas tu ada lagi kitab qisas. Lepas kitab qisas ni kitabul diyat, bab cara macam mana nak bayar diyat, iaitu kitab yang keempat. Dan ada lagi kitab yang kelima di dalam sini, iaitu kitabul hudud. Kitabul hudud, babul hudud ni jilid kelima. Dan dalam muka surat lebih kurang, muka suratnya ialah panjang sikit muka surat 571. Tapi kalau jilid 6 tu dalam dekat 500 sahaja. Ini 571 solid lah. 571 dia agak tebal sikit lah. Sepatutnya dia ada masuk lagi kitabul qada. Sepatutnya dalam jilid ke-7 kitabul qada, tapi kalau nak masuk kitabul qada dia ada 100 muka surat lebih lagi. So saya kecilkan jadi 6. InsyaAllah nanti saya rasa insya-Allah
Jadi saya rasa insya-Allah dalam hujung tahun ni lah jilid ke-7 akan dapati, jilid ke-7 akan didapati pada hujung tahun ni insya-Allah. Hujung tahun ni, dan sikit lagi jilid ke-8 saya akan awal tahun sikit lah. Jilid ke-8 dah separuh dah dalam typing, sikit separuh lagi dalam penaipingnya insya-Allah. Moga doa keberkatannya jilid ke-7 ni akan sampai insya-Allah. Semoga Allah SWT memudahkan kita. Buku baru, ini buku jilid ke-7. Jilid ke-6 akan dikeluarkan juga buku baru juga, jilid ke-6 jilid ke-7. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya lah. Jilid ke-6 jilid ke-6 belum dapat lagi Tuan Mulia. Dah buka jualan ke tak? Saya tak dapat lagi. Saya tak dapat terima lagi daripada kilang. So kilang tak hantar lagi pada saya jilid ke-6. Nanti insya-Allah dalam minggu depan saya dah tanya dia kata hujung minggu ni. So saya target minggu depan lah dia akan hantar pada saya. So tuan-tuan boleh lah. Boleh dua. Nak beli 2 biji. Jilid ke-6 siapa yang dalam pengajian saya ni, jilid ke-6 dalam pengajian saya patutnya RM80 kan. Tuan-tuan bayar RM70 sahaja jilid ke-6. Orang yang dalam pengajian saya ni lah, yang mengaji dengan saya ni, bayar RM70 saja. Dan ada orang nak sponsor RM10 setiap mereka dalam pengajian ni. Dalam kita ada dalam 60-70 orang. So siapa yang nak beli jilid ke-6, jilid ke-6 ni di dalam pengajian kita ni 70 sajalah bayar. Ada orang nak sponsor, ada satu orang dia nak sponsor RM10 nak buat sedekah. Bukan nak buat sedekah, nak bagi hadiah lah pada semua untuk kebaikan. Tak payah, dia tak payah angkat. Saya boleh bantu, boleh insya-Allah masa datang. Dia tak sampai banyak pun, jilid 6 dalam 1000 nuskah saja. Saya cetak 1000 saja. Ada orang nak belanja RM10 tu. Ada orang nak belanja RM10 tu. Dia kata, Ustaz, kalau 100 orang pun tak apa, saya akan belanja RM1000 semua. Alhamdulillah, tak apa. Jadi siapa nak dapatkan jilid 6, bayar saya RM70 sajalah. Putih kulitnya tak hijau. Siapa ni? Ustaz, putih ni sebab dia dami, tak hijau lagi. Sebab ni dia panggil kitab dami dulu. So dami dulu, dia tak hijau lagi. Nanti dia akan jadi hijau. Ni dami, saya nak cek satu-satu ni. Saya ada penanda dah ni. Tengok kan ada penanda dah tu. Mungkin typonya atau ayatnya yang saya tengok balik lah. Saya tengok last sekali lah. Banyak lagi ni. Bila saya tengok semua last sekali, penanda dia ni banyak dengan typo. So saya akan duduk, saya akan edit balik. So saya akan bagi ke kilang. Kilang akan dami lagi sekali. Kilang akan dami 3 kali lagi. Kilang akan dami, dia bagi saya cek typo. So kilang akan proses balik. So kilang akan keluar lagi satu dami, tu proses balik. Kilang akan keluar lagi dami ketiga. Kilang pun kena 3 kali dami lagi. Sebab nak tengok typo, tak tengok typo tu lah. Dia agak susah sedikit lah. Ni putih ni tak siap lagi. ni saya dami saja. Saya dami pun saya cantik-cantikkan dami. Kita buat cantik-cantik walaupun dia dami. Takut ada orang nak sponsor kan. Ya, RM10 tak apa, ada orang nak sponsor RM10. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in sarraftahu anna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.